pendengar Ria 897 FM. Saya mulakan pada tengah malam ini dengan berkongsi sedikit informasi yang saya dapat dari senaskah buku yang telah pun saya beli baru-baru ini. Ini kerana banyak pertanyaan berkenaan dengan santau. Sebelum saya sentuh tentang hal santau, ingin saya beritahu anda, kita harus anggap rancangan ini hanya satu hiburan. Apa jua informasi yang bakal anda dengar, yang bakal saya bacakan, anggaplah semua sebagai satu hiburan saja. Jangan mudah kita percaya, dan kalau ingin kepastian, kita rujuk pada mereka yang pakar. Tapi dalam buku ini, saya tak nak sebutkan apakah buku yang saya baca. Pertanyaan daripada beberapa pendengar Radio Ria berkenaan dengan santau membuat saya mendapatkan buku ini pada hujung minggu yang lalu. Mengenal santau. Santau ialah sejenis bahan adunan yang mengandungi racun halus seperti tumbuhan berduri dan binatang berbisa yang dihantar secara langsung ataupun tidak langsung, bertujuan bagi menyakiti pihak lawan, pihak musuh, orang yang dia tak berkenan. Akhirnya dikatakan boleh membawa maut dengan izinnya Tuhan. Secara langsung bagaimana disentuh di sini? Santau secara langsung pendengar Ria 897 ataupun adunan racun-racun tertentu seperti getah yang diambil dari upih, kaca daripada mentol lampu yang digunakan, bisa ular tedung, juga mereka gunakan kulit telur ular dan sebagainya yang diberi melalui makanan, akan digaul, ditumbuk sampailah benda santau tersebut seperti habuk dibubuhkan pada makanan ataupun sentuhan tanpa melibatkan campur tangan. Ya, santau secara langsung tidak melibatkan campur tangan makhluk jin. Ini seseorang itu akan letak santau itu pada makanan seseorang ataupun akan menyentuh seseorang. Jadi terjadilah santau tersebut kepada sipolan. Berikut ini pula santau secara tidak langsung. Bagaimana ia boleh berlaku? Dikatakan santau jenis ini adalah hasil daripada adunan bahan-bahan tertentu, seperti bahan-bahan berbisa, iaitu digunakan bisa dari ular, kaca yang dipecahkan, getah-getah pokok yang diracuni dan dipuja sekian lama untuk memasukkan jin ke dalam pokok tersebut. Lalu dibantu dengan kaedah pertolongan makhluk jin yang akan dihantar melalui tiupan angin. Akhirnya santau akan terkena pada sasaran. Santau inilah yang cukup berbahaya. Sekiranya diarahkan santau ini kepada sipolan bin sipolan, tetapi oleh kerana di hadapan sekitar sipolan itu berdirinya orang yang lain, santau itu juga boleh terkena kepada orang yang tidak berdosa. Inilah yang cukup membahayakan. Pendengar Ria 897, saya akan berkongsi kiriman email yang pertama dalam tengah malam ini dalam rancangan Misteri Jam 12. Berikut ini ada kisah yang saya terima dari seorang pendengar namanya Daniel. Pengalaman peristiwa beliau, katanya tunangnya disantau. Oleh siapa, kenapa dan apa sebenarnya yang berlaku? Akan kita teruskan kisah dalam rancangan Misteri Jam 12 di Ria 897 FM. Tapi tadi informasi yang telah pun anda dengar yang diketengahkan dalam Misteri Hitam Kata Orang. Selamat tengah malam kepada semua pendengar Ria 897 FM. Nama saya Daniel. Casey, ingin saya sentuh satu peristiwa dalam hidup saya, dan ini melibatkan tunang saya. Setelah beberapa hari baru saya tahu tunang saya telah pun disantau oleh seseorang.
Orang ini memang saya tidak kenal, tetapi pernah diceritakan oleh tunang saya. Dia merupakan seorang lelaki bertugas penghantar barang, delivery man. Tunang saya bertugas sebagai receptionist bersama dengan salah satu sebuah syarikat di Singapura. Jadi, pada hari-hari tertentu, jejaka yang bernama X akan datang dan menghantar barang. Tunang saya lah yang akan menyambut barang-barang tersebut. Beberapa kali bertemunya mereka buat kali pertama, dia cuba ingin berkenalan dengan tunang saya, kata Daniel. Tapi tunang saya tidak layan. Memang tidak layan dan tak suka dengan perwatakannya. Lama-kelamaan Casey dipendekkan cerita. Tunang saya kata pernah sekali. Pendengar Ria 897, tapi tak ada bukti. Pernah sekali ketika tunang saya sedang nak ambil barang yang dihantar oleh beliau kepada tunang saya. Jadi dia mungkin ada beberapa surat ataupun package yang diangkat nak diserahkan kepada tunang Daniel yang tidak disertakan namanya. Kita gunakan nama samaran mungkin Wati. Jadi si budak X angkat barang nak berikan pada Wati. Wati nak sambut, dan Wati katanya dapat merasakan tangan sebelah kirinya disentuh oleh jejaka X buat seketika. Itulah satu kalinya yang dia disentuh. Selepas kejadian itu, hidup tunang saya Casey memang tidak menentu. Sampaikan setiap malam dia akan terbangun di waktu malam. Dia akan terbangun di waktu malam, kata bapaknya, iaitu bapa mertua saya, bakal bapa mertua saya. Wati akan berada di tingkap dapur sambil memanggil-manggil, menyebut-nyebut nama jejaka X. Pendengar Ria 897 FM, pernah satu malam, 2:00 pagi, katanya bakal bapa mertua saya menelpon saya ketika saya berada di rumah sedang tidur. Bapa mertua menelpon dengan nada suara yang sedih, dengan ibunya di belakang menangis. Dikatakan anaknya, tunang saya Wati, tak ada dalam rumah. Pintu rumah terbuka, pintu besi, pintu kayu terbuka luas. Kasut Wati, selipar Wati, semua ada di depan. Jadi ke mana Wati pergi? Saya keluar dari rumah Casey, menunggang motosikal saya dalam perjalanan Casey. Dalam perjalanan nak menuju ke arah rumah bapa mertua saya. Selalunya saya gunakan jalan A, tapi pada malam tersebut entah macam mana saya boleh terasa nak gunakan jalan B. Saya pun memesongkan motosikal saya menggunakan jalan B. Alangkah terperanjatnya Casey dan pendengar Ria 897. Nak tahu tak sebenarnya apa yang saya nampak? Casey, saya nampak tunang saya sedang berjalan berkaki ayam dengan baju tidurnya seorang diri. Entah dia nak ke mana. Dia berjalan tanpa henti. Saya mengikutinya dari belakang perlahan-lahan. Bila saya tengok dah tak sampai hati, saya terus memecut motosikal saya berhenti di hadapannya, dan saya tepuk bahunya dan saya selawat. Baru dia sedar daripada pemujaan tersebut. Rakan-rakan MG12, oleh kerana saya tidak bawa helmet ekstra, saya tinggalkan motosikal saya di tepi jalan dan saya menelpon bapa mertua saya untuk turun dan jemput kami yang berada di kawasan, di mana agaknya? Di kawasan Old Tampines Road. Jadi bayangkan pendengar Ria 897. Bapa mertua kepada Daniel tinggal di Tampines. Dari Tampines, Daniel mencari tunangnya menggunakan, lazimnya Daniel kata mungkin beliau menggunakan jalan E, saya tak pasti, dia tak sebutkan. Kemudian malam itu dia gunakan jalan B. Saya rasa mungkin jalan B itu adalah Old Tampines Road. Jalan A mungkin ada jalan yang lain untuk ke Tampines, saya tidak pasti.
Dan malam itulah saya tersempak berjumpa dengan tunang saya yang berjalan seorang diri. Dan gangguan ini berlarutan sehingga kan tunang saya suruh dia berhenti kerja. Dia tidak lagi kerja di tempat yang sama sebab saya tak nak dia berjumpa dengan lelaki itu. Selama lebih kurang 2 bulan Casey, dia pergi berubat. Setiap minggu 3 kali berjumpa dengan pakar yang terletak di salah sebuah kawasan di Gelang. Pakar mengatakan memang baik dia berhenti kerja dari tempat yang sama supaya tidak berjumpa dengan lelaki yang cuba merampas Wati, tunang kepada Daniel. Alhamdulillah 2 bulan lebih barulah tunang saya dapat diselamatkan sepenuhnya 100%. Sejak hari itu, saya tidak benarkan dia keluar bertugas. Malah saya suruh dia duduk di rumah saja. Dan Casey, alhamdulillah, katanya Daniel, sekarang ini tunang sudah pun menjadi isteri saya dan sekarang sedang menantikan kelahiran anak yang pertama. Terima kasih Casey dan juga selamat tengah malam yang ikhlas dari Daniel. Pendengar Ria 897, awal tadi telah kita dengar kisah daripada seorang pendengar bernama Daniel. Dan cuba anda bayangkan, kemana agaknya tunang si Daniel ni sebenarnya nak pergi? Adakah mungkin dalam perjalanan nak berjumpa dengan jejaka X? Ataupun tak tahulah sebenarnya manakah beliau nak jejakkan kaki? Saya akan teruskan kisah misteri anda di Ria 897 bertemankan saya Casey dalam rancangan Misteri Jam 12. Dan selanjutnya ini ada kisah daripada seorang abang grup motosikal yang dikatakan sini mengalami satu peristiwa dan namanya Hisham. Hisham dari sebuah kumpulan motosikal yang dikatakan saya nak rahsiakan nama kumpulan saya Casey. Tapi inilah pengalaman ketika beliau dan rakan-rakan yang lain kumpulan motosikal yang riding di waktu malam dan kunjungi tanah perkuburan dekat dengan kawasan Jalan Bahar. Jadi pengalaman Hisham dan rakannya berapa ramai? Biasa periksa dulu. Okey, katanya di sini sebanyak motosikal katanya sebanyak 15 motosikal menunggang motor dan pusing-pusing dekat kawasan Jalan Bahar, memasuki tanah perkuburan Islam, memasuki tanah perkuburan Cina, memasuki tanah perkuburan India dan sebagainya. Malam tu saja-saja kami night riding. Dan inilah kisah yang dikirimkan oleh Hisham yang beliau suruh saya rahsiakan dari kumpulan motor mana. Wah, 15 motosikal memang banyak tu. Akan kita teruskan dalam rancangan Misteri Jam 12. Okey, apa ni ada tanya. Oh, ni di Facebook dia. Terima kasih bagi anda yang memantau. Antaranya Muhammad Faiz, Azasin Zack, Amirul Mitsuharu, Muhammad Hafiz juga ada kirim di sini. Apa ni? Apa tu memisung? Memisung dalam bahasa Inggeris saya rasa kalau tak silap detour lah. Detour. Maksudnya dia tidak menggunakan jalan yang biasa. Dia pisungkan jalannya tu, dia menggunakan jalan yang lain. Jadi memisung tu detour, macam tu lah. Bagus kalau bertanya, gunakan bahasa ibunda. Baik, kita akan teruskan kisah daripada pendengar kita bernama Hisham bersama dengan rakan-rakan dari kumpulan motosikal. Pendengar Ria 897, berikut ini akan saya teruskan dengan pengalaman selanjutnya. Kisah dari Hisham yang saya katakan awal tadi bersama dengan rakan-rakan kumpulan motosikal night riding. Dan mereka malam tersebut telah pun pusing-pusing masuk tanah perkuburan. Dan ini night riding ini dilakukan dan perkara yang menakutkan ini berlaku selepas jam 1 pagi. Katanya Hisham, saya adalah antara motosikal yang terakhir. Dalam banyak-banyak motosikal, 15 motosikal katanya, saya adalah motosikal yang terakhir yang akan ikut rombongan lah rakan-rakan yang lain pusing-pusing di kawasan Jalan Bahar. Macam-macam kubur, kita ada pergi kubur Islam, kubur Cina, kubur India. Dan satu peristiwa pengalaman ini apabila saya sedang menunggang motosikal, katanya tiba-tiba salah satu rakan saya ni mengatakan yang telefon dia berbunyi dan dia terlupa nak keluarkan telefon bimbitnya yang ada diletakkan dalam jaket yang
masukkan awal tadi bila kami berhenti di tanah perkuburan India, jaketnya dibuka kerana malam tu terasa bahang sangat. Jadi dia pun letakkan jaketnya ke dalam box dan terlupa nak keluarkan telefon bimbit. Jadi pendengar Ria 897, dia pun menyuruh saya dan yang lain terus beredar lah, sebab yang lain semua dah kat depan. Cuma yang di belakang katanya Hisham, saya dengan kawan saya Mat Noh yang berada antara motosikal yang terakhir. Jadi rakan saya yang nak ambil telefon bimbit ni, yang bernama Izwan, menyuruh kami berdua pergi dulu, nanti dia akan catch up ataupun dia akan ikut kami dari belakang. Jadi dia pun berhentikan motosikal. Saya pun tak tunggang begitu laju sebab ramai sangat kan. Jadi saya pun antara yang terakhir. Sedang kami berlalu pergi, meninggalkan Izwan di belakang kisi. Pendengar Ria 897, waktu itu mereka berada di tanah perkuburan bangsa India. Jadi sedang si Izwan hentikan motosikal. Anda cuba bayangkan dalam keadaan tanah perkuburan yang gelap. Dia turun dari motosikal, dia buka box di belakang di mana disimpan jaket yang mengandungi telefon bimbitnya tadi. Katanya Hisham, saya sempat riding pelan, saya toleh ke belakang. Alangkah terperanjatnya kisi, di belakang rakan saya berdirinya seorang wanita rambut panjang sampai ke lantai. Bila saya nampak, meremang bulu roma, dan ini pertama kali saya ternampak depan mata saya. Saya toleh depan, saya horn. Seorang rakan saya, Mat Noh, yang jalan depan sedikit dari saya, toleh belakang, dan dia berhentikan motosikal. Bila tengok belakang, saya tengok si budak Izwan tu, kawan saya, dah pun menunggang motosikalnya balik. Kemudian dia dah pun beredar. Mata saya berkeliaran kisi, tengok kiri kanan, cari susuk tubuh wanita buat pertama kalinya dalam sejarah hidup saya pergi riding di waktu malam ternampak. Pendengar Misteri Jam 12, katanya Hisham, selepas penampakan itu saya dah tak berani kisi nak riding sebelah belakang. Malah saya kata pada teman-teman, aku tak sedap hati lah, aku jalan tengah. Jadi mereka dua suruh saya jalan tengah. Dan Casey, setiap kali ke mana saya pergi, saya seorang saja yang nampak Casey. Makhluk wanita itu yang berambut panjang ada saja di sekitar kawasan yang kami berada. Akhirnya saya beritahu rakan-rakan yang lain yang saya rasakan sesuatu yang tak kena. Boleh tak tinggalkan tempat ni? Rupa-rupanya bukan saya saja yang nampak. Ada seorang rider juga. Dia merupakan seorang budak perempuan yang menunggang motosikal seorang diri pun merasakan sesuatu, tapi dia tak nampak. Dia pun setuju supaya kami batalkan night riding kami dan pergi makan pada malam yang dimaksudkan. Saya terpaksa duduk di kedai kopi kisi dengan beberapa kawan yang lain. Sampailah waktu subuh, barulah saya pulang ke rumah. Memang menakutkan, memang menyeramkan. Terima kasih dan selamat tengah malam kisi. Pendengar Ria 897, saya akan teruskan dengan kisah berikut ini dalam rancangan Misteri Jam 12. Kalau anda takut, boleh matikan radio anda. Kalau anda ingin bersama dengan saya, harap dapat terus dan beranikan diri. Tapi sebelum saya teruskan, kisah kiriman SMS pada malam ini yang dikirimkan kepada saya dengan kodnya kelab KLUB, jarak, nama, kisah, dihantarkan ke talian 72346. Ingin saya sentuh sekali lagi pada anda, anggaplah rancangan MJ12 sebagai satu hiburan saja. Kiriman yang ingin saya ceritakan datangnya daripada Kak Hasna yang kirim mesej kepada saya dengan kodnya kelab KLUB. Apa khabar Kisi? Apa khabar juga kepada pendengar Radio Ria 897? Nama saya Kak Hasna. Boleh tak kalau Kisi bacakan kisah kakak yang tidak seberapa ini? Kakak mungkin rasakan kisah ini tidak seram, tapi tetap kakak nak ketengahkan sebab ini berlaku dalam hidup kakak dan ini juga boleh disifatkan sebagai satu pengalaman misteri dalam hidup. Kak Asna kata, dahulu Kisi, perkara ini berlaku lebih kurang 8 tahun yang lalu. Waktu itu arwah ibu baru meninggal dunia. Ketika arwah masih hidup, arwah ni ada satu tabiat. Tabiat arwah ibu kakak. Dia suka sangat asapkan kemenyan. Dalam rumah setiap hari Khamis malam Jumaat,
dia akan bakar kemenyan di atas bara, kemudian dia akan asapkan satu rumah. Bila kakak tanya, dia katakan halau jin, halau syaitan. Kakak pernah rujukkan hal ini pada seorang ustaz yang kakak kenal. Dan kata ustaz itu, siapa yang cakap mengasap kemenyan pada hari Khamis malam Jumaat menghalau jin, malah perbuatan itu adalah mengundang makhluk jin. Pernah kakak nasihatkan ibu kakak. Dia cuma katakan yang dia dah buat ini bertahun-tahun. Tak pernah pun ada jin dalam rumah. Satu lagi perkara yang Kak Asna ingin ketengahkan pada Casey adalah sesuatu perkara yang membuat kakak rasa takut. Kemudian selepas dia asap satu rumah, dia akan bawa tempat bara tu dalam bilik, diletakkan di atas lantai. Di atas lantai dialas surat khabar yang berkeping-keping, kemudian atas surat khabar tu ada tutup periuk. Barulah letak tempat bara, takut melekat dengan lantai rumah. Bila dia ada letak tu di atas katil, di tepi katilnya, kata Kak Asna, arwah ibu dulu suka buat apa Casey? Dia akan duduk menyangkung depan bara, kedua telapak tangan tu akan diletakkan, ditekap, bukan tekap atas bara, tapi seolah-olah di atas asap tersebut. Kemudian dia akan gosok tangannya, dia akan sapu ke mukanya untuk 3 kali. Kadang-kala pun kakak pernah nampak dia akan buka mulut seolah-olah membenarkan asap itu masuk ke dalam mulutnya. Bab itu kakak tak nak tanya, sebab takut sensitif dan bergaduh dengan ibu. Jadi kakak biarkan. Akhirnya Casey, ibu kakak meninggal dunia. Pendengar Ria 897, Kak Asna teruskan kisahnya. Casey, lat 4 hari setelah ibu kakak meninggal dunia, waktu itu suami kakak tidak ada di rumah bertugas shift malam. Suami kakak bertugas sebagai seorang pengawal keselamatan. 7 pagi 7 malam ataupun 7 malam 7 pagi. Jadi waktu itu dia tugas 7 malam sampai ke 7 pagi keesokan harinya. Kakak mempunyai 2 orang anak. Dua orang anak ini sudah berumah tangga dan tinggal di rumah masing-masing. Kakak sedang tidur dalam bilik seorang diri apabila kakak terdengar ada orang tutup pintu. Kakak bangun Casey. Pendengar Ria 897 FM. Jadi Kak Hasna seorang diri dalam rumah. Suami bertugas shift malam, 2 anak beliau di rumah masing-masing. Kak Hasna sedang nyenyak tidur. Dia tersadar dan terdengar bunyi orang tutup pintu rumah. Apabila Kak Hasna keluar dari bilik, katanya, bila saya keluar dari bilik Casey, saya macam ternampak dalam bilik arwah ibu 4 hari setelah dia meninggal dunia. Saya menghampiri bilik ibu saya, Casey. Casey, Astaghfirullahaladzim. Casey nak tahu tak? Saya nampak jasad si arwah. Jasad ibu saya sedang duduk menyangkung dan tempat bara di hadapannya, mulutnya ternganga luas seolah-olah nak makan asap. Tapi tempat bara itu tidak dinyalakan. Dia balik seolah-olah lapar, nak makan asap yang sering dia makan setiap hari Khamis malam Jumaat. Kakak lari masuk dalam bilik. Kakak tutup pintu. Dipendekkan cerita, kata Kak Asna, tempat bara yang kakak terlupa, yang ada di bawah katilnya keesokan harinya juga, kakak buang terus dan tak nak simpan tempat bara itu. Malah kakak mengupah pekerja-pekerja banglah untuk tolong kakak angkat almari, alihkan tempat katil arwah ibu kakak buang. Sebab takut jasad Corin si arwah datang balik rumah. Terima kasih dan selamat tengah malam, Casey. Pendengar Ria 897. Kisah daripada Kak Asna kita memang menyeramkan.
Jadi bayangkan yang jadi Kak Asna ada kirim satu lagi SMS tapi bukan SMS tadi lah, ini mungkin SMS yang kedua dikirimkan. Katanya mengikut seorang ustaz yang kakak dapatkan bantuan dari beliau, yang datang ke rumah yang kakak nampak tu bukan arwah ibu. Katanya itu merupakan korin. Korin akan kata Kak Asna mengikutlah apa yang diceritakan pada kakak. Setiap manusia ada korin. Korin setiap manusia dalam dunia ini adalah korin yang kafir, kecuali korin Nabi Muhammad kita. Dan dikatakan korin yang kafir ini harus kita Islamkan dia. Dengan apa? Membuat benda-benda yang baik, solat dan sentiasa bertakwa pada Allah. Jadi bila tanya dengan ustaz itu, dia mengatakan yang kakak nampak itu adalah korin. Sebabnya arwah ibu kakak semasa dia hidup, memang kisi kakak akur tidak pernah solat. Itulah yang dilakukan, mengasap rumah. Ada jugalah barang-barang yang ditaruh di depan pintu. Ya, kuda laut yang kering, katanya nak menghalau jin, tapi perbuatannya menduahkan Tuhan. Jadi katanya Kak Hasna, korin yang datang meniru gaya arwahnya yang lakukan. Sebab apa? Barang-barang si arwah masih dalam rumah. Sebab itulah, walaupun arwah dah tak ada, korin meniru gaya. Hari Khamis malam Jumaat, dia datang, mulut ternganga seolah-olah nak makan asap daripada tempat bara yang telah pun disimpan di bawah katil. Pendengar ya 897, Misteri Jam 12 hanya satu hiburan. Dan ingatlah, jangan kita terikut-ikut dan terbawa-bawa dengan apa yang diketengahkan. Saya akan teruskan dengan pemanggil kita di hujung talian. Anda boleh hubungi saya di 669-11897. 669-11897. Hello, selamat tengah malam. Hello. Hai, siapa bercakap tu? Mungkin jadi sekali lagi, kalau yang nak hubungi saya, jangan sampai tersalah tekan butang. Okey, 669-11897. Ada kiriman SMS yang baru masuk ni daripada siapa ni? Siti kata, Casey, saya ni selalu dengar kisah Misteri Jam 12 di ruang tamu menggunakan hi-fi suami saya dengan sound effect yang baik sekali. Malam ni kisi rasa gerun, terpaksalah sekarang mendengar rancangan MJ12 menggunakan telefon bimbit sedang baring di tepi suami atas katil. Mata ni asyik terpandang dekat tingkap aja, macam ada benda yang sedang memerhatikan saya. Adakah benar kisi? Tanya pada pendengar. Kalau kita rasakan sesuatu sedang memerhatikan kita, adakah benar memang ada sesuatu? Sebab saya pernah dengar Casey ceritakan begitu. Terima kasih dan tolong jawab pertanyaan saya. Okey, saya pernah terbaca. Ini bukan saya yang mengesahkan. Saya pernah terbaca. Benar atau tidak pastilah. Kadang-kadang kan bila kita jalan kolong blok ke dalam rumah kita duduk, macam ada benda, macam ada sesuatu lah. Dari artikel yang saya baca, kalau saya masih ingat lagi, artikel itu mengatakan kalau kita mempunyai perasaan sedemikian, itu bermaksud adalah benda yang sedang memerhatikan kita. Dan hendaklah kita sentiasa melakukan sesuatu lah. Mungkin baca-baca ke macam tu lah, untuk tenangkan diri. Dan lawan jangan tunjuk kita takut, sebab dikatakan, difahamkan benda ni boleh rasakan aura ketakutan kita. Jadi selagi kita ada aura ketakutan, dia tak akan keluar. Dia akan stay sampailah kita hilang takut, baru alamak boring hari ni. Tak takut pun dia keluar cari mangsa lain pula. Macam tu lah. Sejauh mana kebenaran saya pun tak pasti. Baik, hello, selamat tengah malam. Hello. Hai, siapa bercakap tu? Siapa? Latifah. Kak Latifah. Kak Latifah boleh perlahankan suara radio di belakang tu? Okey, boleh. Okey, nanti mengganggu Kak Latifah nak bercerita. Kak Latifah buat panggilan dari mana ni? Okey, tunggu sekejap okey, dengar tak? Boleh. Kak Latifah buat panggilan dari mana ni? Daripada Marine Terrace. Marine Terrace. Dan Kak Latifah ada pengalaman tentang apa, Kak Latifah? Silakan. Ada dalam bulan 2 tak salah, bulan 5 baru jugalah. Okey, kakak kerja dekat tempat dia, tak payah bilang lah. Okey, tempat dia kira nak pergi dekat kasino je dah cakap gitu kan. Okey, jadi satu hari tu pada pukul 12 lah. Lepas tadi tu pukul 11. Jadi Atifah dah macam ngantuk betul lah pukul 12 kan. Dia cakap dengan budak-budak lah, itulah kira akak tidur sekejap lah. Tidur sekejap kat belakang lah dekat lebih kagus tu lah kan. Jadi ingatkan nak duduk je, takkan nak duduk. Jadi betul lah macam penat gitulah. Jadi nampak lah tempat tu
boleh buat tidur lah. Buat Dipa tidur. Jadi kawan Dipa datang 2 orang cari tak dapat. Jadi supervisor ni cari satu meeting tu lah. Jumpa pun tak jumpa. Jadi lepas tu Dipa tidur tu macam udang nak terbakar gitu lah. Jadi lepas tu supervisor datang lagi sekali, dia cari tak dapat. Jadi dia dengan nak buka handphone lah, nak telefon kakak. Jadi bukan dia telefon kakak, dia pergi ambil gambar yang makhluk yang kat sana ni. Jadi Dipa cakap apa, tak mestilah ada makhluk kat situ kan. Cakap apa, banyaklah macam benda-benda yang kat situ semua pernah orang nampak. Tapi so far kat Dipa cakap apa, kalau niat kita baik, kita takkan jumpa lah kan. Kalau niat orang tak baik, mesti dia jumpa kan. Orang cakap pun kat Dipa pun tak percaya. Sampai sekarang tak percaya tu cerita. Tapi dia ambil gambar tu memang ada. Orang dia badan besar, muka dia tak nampak. Tapi dia dekat kat handphone dia last, dia hilang sendiri tu benda. Itulah kalau Dipa punya cerita untuk hari ni je lah. Terima kasih Kak Latifah. Kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Silakan pendengar-pendengar Ria 897 hubungi saya segera di 669-11897. Ini SMS baru masuk ni dengan kodnya Club KLUB, jarak nama kisah misteri, dan ini ada pendapat pandangan daripada Abdullah. Katanya, Kisi, memang benar apa yang tadi ditanyakan oleh pendengar. Kalau kita rasakan ada sesuatu, memang benar ada sesuatu di situ ataupun di tempat itu. Ini pernah dialami oleh isteri saya. Dia pernah beberapa malam lah memberitahu saya. Ketika malam dia akan terbangun terjaga dan dia rasakan macam ada benda di tingkap bilik kami. Saya cuma kata pada dia, mungkin awak ni mimpi buruk. Tak dah. Dia kata isteri saya pada saya, dia tersadar kerana nak pergi tandas di waktu malam lah. Dan bila dia ceritakan, saya cuma katakan jangan percaya, jangan mudah terikut-ikut dengan perasaan takut awak tu. Kemudian bila saya balik kerja pada satu malam ni, dia tutup, Casey, kita nak tidur, dia tutup tingkap dengan langsi. Jadi saya tanya, kenapa awak tutup tingkap dengan langsi? Kan panas. Saya memang rimas, walaupun dalam rumah ni ada kipas, saya memang tak suka tutup tingkap dengan langsi nak bila nak tidur. Jadi saya kata pada dia, bukalah, tolonglah, saya panas lah. Akhirnya isteri saya mengalah, dia buka kisi langsi itu, dia tepikan. Kemudian pendengar Ria 897, malam tu lah ketika isteri sedang nyenyak tidur, katanya abang kita ni, saya pun terbangun kerana nak terkucil. Saya turun dari katil, saya pun pergi tandas dalam bilik. Kemudian keluar dari tandas, saya macam ternampak ada kepala orang Kisi terapung-apung sedang memerhatikan, tapi tak nampak penuh. Seolah-olah dia bersembunyi di sebalik tembok dekat tingkap rumah kami. Bila saya tengok, saya terus Kisi, secara automatik saya azan. Isteri saya sampai terbangun, sampai terkejut. Abang! Kerana bukan takut nampak benda tu, dia tak nampak. Tapi bila saya azan kuat, membuat dia rasa terperanjat dan takut. Anak kami 2 orang bilik sebelah sampai terbangun kerana terlampau kuat sangat. Saya sampai tercungap-cungap nafas. Casey, betul, macam nak semput dibuatnya. Bila ternampak, hanya Tuhan tunjukkan sedikit saja, kita dah gerun. Ini kan pula orang-orang yang cerita ni kata nampak penuh, pernah duduk sebelah. Saya tak tahulah macam mana kekuatan yang orang ni ada. Itu saja. Terima kasih dan selamat tengah malam, Kisi. Wah, itu dia kisah daripada seram pula kisah-kisah malam ni Ayolah, niat di hati nak terus bercerita, apakan daya, takut dah mula. Baiklah, kita akan berehat seketika. Akan saya kembali dengan lebih banyak kisah dari anda semua. Anda boleh hubungi saya. Sekejap lagi saya janji, saya akan buka lebih banyak panggilan. Sebab dari tadi telefon ni kelap-kelip Dan anda boleh hubungi saya. Sekali lagi 669-11897. Terima kasih pada rakan-rakan yang sedang mendengar. Saya difahamkan dapat email, ada yang hantar gambar, ada yang sedang duduk gambar yang dikirimkan oleh Azrul dari seberang tambak, orang JB. Wah, petik gambar. Saya rasa kalau tak silap lebih kurang dalam 8-9 budak-budak motosikal duduk di sebuah stesen minyak di Johor beramai-ramai sambil makan potato chip. Dalam gambar tu nampaklah sambil tu mendengar, saya tak dengar tapi cuma gambar lah, mendengar katanya rancangan misteri jam 12 di JB. Wah, terima kasihlah pada Azrul dan rakan-rakan di seberang. Juga mungkin kedai-kedai makan, saya difahamkan juga kedai makan di kawasan Simpang Bedok juga mendengar rancangan misteri jam 12. Berani ke orang
orang yang tengah makan tu dengan MG12 di Simpang Bedok. Kalau berani baguslah. Kalau mungkin ada pelanggan-pelanggan yang takut, awak patut sediakan kapas. Dalam menu lah. Minta kapas 2 boleh. Baik, saya kembali sebentar nanti, kita berehat dan terus bersama saya dalam rancangan Misteri Jam 12. Dan terima kasih bagi anda yang sedang memantau siaran Ria 897. Saya memang amat terharu dan memang sangat-sangatlah saya rasa boleh katakan nak ucapkan terima kasih lah di atas sokongan anda, sebab seperti biasalah setiap malam mesti saya kata terima kasih sebab memanglah saya memang terharu, dan juga ada yang menganjurkan gathering untuk Kelab MG12, ada yang mengundang saya, dan ada kalanya bukan saya tak nak datang, cuma memang tugasan lah pada hujung minggu. Biasalah saya ni hujung minggu di Johor kahwin, jadi biasalah memang sibuk sangat, tapi saya terima undangan, saya pun dah balas kiriman-kiriman. Terima kasihlah bagi yang ada buat Kelab MG12 mengeratkan lagi hubungan silaturahim dengan buat kawan baru. Yang penting kelab tu kelab sihat lah. Itu kelab sihat. Dan juga terima kasih bagi anda yang berada di Facebook Ria 897 sekarang, seperti Yazid, Batu Nisan, Nikita Kin, Sasha, Sevani, Nafisa Muhammad, Aiki Jufri, Ai Faizal, Abdul Latif bin Jamal, Syami Mooncake. Nama Mooncake ni halal ke tak ni Mooncake siapa lagi? Aiskrim 20 sen kita punya Mr. VJ Aiskrim 20 sen terima kasih kerana post banyak video. Jadi kalau anda tak tahu lagu, awak tanyalah Aiskrim 20 sen, insya-Allah dia boleh jawab tapi kadang-kadang dia pun blur juga, blur like sotong. Ini dari dia, terima kasih. Iris, Kamaria binti Omar, Roslin Khalid yang berada di Facebook Ria, Sasha, Mango, Watashi Azhasan, Nina Farina, Resida Megaria, Muhammad Afiq dan yang lain-lain yang sewaktu dengannya. Di Facebook saya, Saidatina Abdul Rahim, juga ada Abdul Ghaffar, Brother Aizat, Razino, Syamin Mooncake, dua-dua Facebook awak layari Untungnya bagus awak ni Muhammad Hafiz, Libitina Apolion, nama Faiz Fazil, YM Farhan dan sebagainya. Terima kasihlah yang memantau Facebook KC dan Facebook Ria 897 FM. Kita akan teruskan dengan kisah pengalaman misteri anda, dan ada juga yang suruh saya sarankan untuk ke Seberang Tambak membuat rakaman misteri jam 12 di sana. Saya nak buat, tetapi saya rasa kalau nak buat rakaman-rakaman ni nak kena dapat permit. Tengoklah, kalau saya dah dapat permit, tahu selok-belok nak mendapatkannya, saya akan cuba. Kalau tak, duduk diam-diam di Singapura ajalah macam tu. Kita akan teruskan dengan pemanggil kita, tapi sekarang ini ingin saya sentuh sesuatu tentang santau. Awal tadi saya mulakan dengan berkongsi dalam segmen mini yang dipanggil Misteri Hitam Kata Orang tentang santau, dan ini saya nak sentuh lebih lanjut lagi tentang santau juga. Dan ini santau yang dikatakan tidak langsung. Santau yang secara langsung adalah yang mereka bubuhkan pada makanan ataupun sentuhan, tapi yang ini dikatakan dengan menggunakan makhluk lain menghantar santau itu kepada seseorang. Benar ataupun tidak? Ingat, ini hanya informasi yang saya berkongsi. Ingin tahu kepastian? Anda tanyakan mereka yang lebih arif, bukan saya. Pendengar Ria 897, saya akan teruskan bab santau pada tengah malam ini. Santau yang disebutkan di sini dengan mendapatkan bantuan makhluk yang dikenali sebagai jin. Manakala santau yang melibatkan pemujaan terhadap jin dan syaitan, atau lebih dikenali sebagai santau angin, agak sukar untuk diubati. Bukan tak boleh diubati, boleh, tapi agak sukar untuk diubati. Dikatakan hal ini berlaku kerana walaupun kadangkala bahan yang digunakan adalah sedikit, tetapi kesannya kepada mangsa adalah amat serius. Penyediaan untuk adunan santau ini ada ketikanya sama seperti adunan santau hakiki, dan ada ketiganya berlainan. Dalam proses pemujaan, bahan-bahan santau yang telah disiapkan akan dimasukkan ke dalam pasu atau gelas untuk dipuja dengan cara menyeru jin yang berasap yang digunakan. Selain dari itu, jin yang dipilih adalah jin yang jenis bersayap dan boleh terbang di udara supaya datang memberi kesakitan kepada santau yang telah diadunkan. Upacara pemujaan ini dilakukan dalam dua cara.
Yang pertama, pemujaan yang dilakukan dengan mengikut perhitungan hari dan bulan pada tari-tari tertentu. Saya tak nak sebutkan tari-tari yang dikatakan mujarab sekiranya santau ini dilakukan. Saya akan rahsiakan tarinya supaya kita semua tidak tahu. Pemujaan tanpa mengikut perhitungan hari dan bulan, cara ini dikatakan mempunyai kekuatan yang lebih berbanding cara pertama. Santau yang telah dijampi dinamakan ibu santau. Jin dan syaitan yang diseru tidak akan memenuhi hajat pemuja itu, melainkan pemuja tersebut menyediakan sajian kepadanya. Sajian itu bergantung kepada cara yang dipelajari oleh seseorang pemuja itu. Antara sajian yang harus disajikan, yang perlu disediakan oleh seseorang yang memuja santau, setelah santau siap, apakah mungkin yang boleh membuat jin melakukan perbuatan santau, adalah kehadiran darah ayam hitam, telur ayam, bertih padi dan sebagainya yang tak nak saya sebutkan lagi. Setelah kesemua peralatan tersebut disediakan, maka dikatakan di sini, jin-jin akan diseru dengan mentera-mentera tertentu, di mana saya juga tak nak bacakan contoh-contoh mentera. Setelah terdapat tanda-tanda yang jin tersebut telah hadir, maka pemuja akan memuja jin tersebut untuk menghidupkan santau-santau yang telah disediakan, iaitu ibu santau. Tuan-tuan dan puan, di sini sekali lagi dikatakan jampi akan dibaca untuk memasukkan hikmat ke dalam santau dengan bantuan jin. Santau yang telah siap dipuja dan dimasukkan hikmat akan disimpan dalam bekas tertentu seperti tabung khas atau pasu yang diletakkan di tempat yang tidak boleh dicapai oleh kanak-kanak. Akan saya sentuh tentang bab santau ini di lain kesempatan. Tapi itulah dia. Sedikit perbuatan santau boleh anda tahu. Jadi santau tidak langsung memerlukan seseorang manusia berdampingan dengan makhluk jin. Semoga kita menjadi seorang manusia yang lebih tahu di mana jalan yang baik dan salah, dan semoga kita dalam redanya. Terima kasih. Terus bersama Misteri Hitam kata orang. Dan ingatlah, abajua yang saya ketengahkan, jangan kita terbawa-bawa dan terikut-ikut. Ini semua hanya satu hiburan. Bergaria 897, silakan 669-11897. Hello, selamat tengah malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar KC? Sihat, afiat? Kabar baik, alhamdulillah saya sihat. Ya, bagaimana dengan Encik Sofian? Sihat? Alhamdulillah sihat. Dan ada pengalaman apa yang nak dikongsi, diketengahkan ni? Ini mengenai santau angin, santau dan berbagai-bagai santau semua. Ini memang dalam Quran memang kita tak nafikan lah. Quran dan hadis semua ada semua kan. Benda-benda gaib. Kita tak boleh nampak dengan mata kasar kita. Dan kita pada zaman yang canggih dengan media masa yang begitu mudah semua, tapi masih banyak lagi orang-orang yang menggunakan benda-benda gini untuk menghancurkan satu orang dengan satu orang. Terutama yang saya tahu di Singapura sendiri banyak yang kena santau angin, yang muntah darah, muntah kaca kadang-kadang. Kadang-kadang badan dia sampai tak boleh bangun, bisa-bisa. Ada scan, pergi spesialis semua, kata tak ada sakit. Padahal bila dia jumpa orang yang pakar dalam bidang-bidang gini, dikatakan beliau kena buatan orang. Ini semua saya nak ketengahkan satu perkara saja. Apa tu? InsyaAllah pada 28 bulan ni, 28 dari bulan April 2012, saya tak pasti seorang ulama yang masyhur, Profesor Dr. Jahid Siddiq. Beliau boleh mengobati segala macam santau atau sihir-sihir dengan menggunakan ranting. Ranting, dan beliau seorang pakar tasawuf.
dan beliau juga sebagai penasihat mufti Malaysia akan berada di Johor Bahru pada tanggal 28 April. Jadi 28 April, jadi siapa-siapa yang betul-betul berminat di Johor Bahru lah, di Majidi. Kalau orang suka pergi hari Senin tu pasal mana Majidi, di situ ada masjid Majidi tu, bergabung dengan Jabatan Mufti Johor, akan diadakan seminar mengenai mengobatkan ataupun menerangkan pengumatan dengan menerangkan perkara-perkara beginilah. Jadi siapa-siapa yang berminat, pasal sekarang banyak tukang-tukang ubat yang menggunakan keuangan mencari kesempatan pada orang yang sedang susah. Jadi Profesor JCD ni dia tak mengenakan keuangan. Dia akan ubatkan dengan cara keikhlasan atas kemampuan si pesakit. Jadi bolehlah kalau tak keberatan boleh telefon 02-823-66297. 02-823-66297, bercakap dengan saudara Faizal. Jadi boleh dapat keterangan lanjut lah. Pasal tempat itu pun terhad untuk 200 orang sahaja. Jadi terima kasih pada Encik Sofian yang sudi berkongsi ya. Jadi saya kesian dengan orang, terutama orang Singapura lah, rakyat kita sendiri kan. Dan semua orang Islam semua satu dunia lah. Khusus Singapura, kadang-kadang ada tukang-tukang obat yang mengenakan harga beratus-ratus dengan beli itu beli ni. Saya dapat feedback lah. Saya tak akan sebut lah siapa-siapa, mana-mana pihak menggunakan sampai beribu-ribu di charge tapi tak boleh baik. Dan Profesor Jahid Siddiq ni, ya boleh search dekat internet, Profesor Jahid Siddiq, beliau seorang pakar dalam bidang perubatan Islam. Dan tak ada kenakan bayaran apa-apa, seikhlas mungkin. Baik, terima kasih kepada nombor tadi adalah 02-823-66297 dengan saudara Faizal. Terima kasih pada Cik Sofian InsyaAllah. Okay. Terima kasih Kembali, baik. Kita akan teruskan dengan pengalaman anda. Silakan 669-11897. Yang ini daripada pendengar kita berkongsi. Sebelum saya jawab panggilan anda, ada kiriman SMS datangnya daripada siapa ni? Dari Akilah katanya, apa khabar Abang Casey dan juga pendengar Misteri Jam 12 kalian. Nama saya Akilah. Saya ingin berkongsi satu peristiwa. Bukan nampak hantu, tetapi kebelakangan ini saya seringkali mimpikan arwah datuk saya dalam tidur saya. Selalunya saya akan mimpikan arwah datuk saya di dua tempat. Satu di kawasan tanah perkuburan. Satu lagi dia akan berada di padang yang lapang selapang-lapangnya. Saya akan nampak dia berdiri dari jauh. Dan saya walaupun tak dapat lihat wajahnya, dalam hati saya tahu itu arwah datuk sedang berdiri. Dan itulah kedua-dua mimpi saya yang dikatakan oleh Akilah yang menghantui saya sejak beberapa minggu ini. Dan saya pernah tanya perkara ini pada ibu. Ibu cuma katakan malam saya tidur lupa nak baca doa. Tapi Casey, walaupun saya baca doa, tetap kadang-kala lah, bukan setiap hari, akan mimpi benda yang sama. Mungkin Casey boleh tanyakan pendengar Ria, kalau boleh tolong tafsirkan mimpi saya ini. Arwah datuk yang meninggal, satu mimpi di tanah lapang, satu lagi berjumpa dengan arwah datuk di tanah perkuburan. Terima kasih dan selamat tengah malam Casey. Baik, kita ke hujung talian sekarang. 669-11897. Hello, selamat tengah malam. Hello. Okey, kalau ingin telefon boleh matikan suara radio di belakang anda. Sekali lagi, kalau ingin hubungi saya, anda boleh matikan suara radio di belakang anda. Dan ingatlah, rancangan MJ12 sememangnya hanya satu hiburan. Jangan kita terikut-ikut, jangan sampai kita terbawa-bawa. Baik, kita akan teruskan dengan kisah misteri anda di Ria 897 dan kita akan teruskan dengan mungkin kisah-kisah yang diketengahkan. Tapi ingatlah, rancangan ini hanya satu hiburan. Dan awal tadi beberapa pendengar telah berkongsi pengalaman peristiwa. Saya dah putarkan lagu-lagu rancak, semoga hilanglah rasa segan. Sebab ada SMS katanya kisah malam ni, wah, bukan 2, 3 thumbs up. Lagi satu tangan siapa?
3 thumbs up tau. Lazimnya tu Dan apa jua, ingatlah ya, sesiapa jua yang memberikan khidmat untuk membantu anda, dia pun ibarat doktor. Kalau awak boleh bayar doktor, kenapa tidak bayar pakar kan? Jadi sebab tu. Tapi kalau pakar dah minta beribu-ribu masih tak sihat tu lain ceritalah. Sebab ada juga pakar-pakar yang menyarah hidup dengan perubatan-perubatan tradisional Islam. Jadi tengoklah berbanding pada masing-masing. Baik, kita akan teruskan dengan kiriman-kiriman selanjutnya. Tadi tentang seorang pendengar, Akila, yang tanya tentang mimpi. Katanya pocong merayap. Nama dengan gambar pun. Pocong merayap kata tentang arwah atuknya tu, pergilah ziarah kubur, bersihkan kubur dan boleh bacakan Yasin. InsyaAllah tak ada apa-apa berlaku. Hijau Putih kata mungkin dah lama agaknya tak ziarah kubur atuk, sampai lalang dah meninggi. Cuba pergi ziarah. Jadi kebanyakan pandangan tentang menziarahi kubur arwah yang mungkin dah lama terbengkalai ditinggalkan, entah benar atau tidak lah. Yang ini daripada pendengar kita. Yang ini Nur kata, saya nak tanya lagi kuda laut kering tu syirik ke? Saya ada kuda laut kering yang ibu saya letak sebagai tangkal. Saya tak pernah tanya ibu saya mengenainya. Okey, saya tak nak pandai dan saya tak nak pandai-pandai dan memandai. Matlamatnya kalau kita gantung sebagai perhiasan ke, mungkin boleh lah. Saya rasa lah ya, perhiasan macam cantik lah. Tapi niat kita tu, ada gantung tu untuk apa tu? Kalau kita gantung tu, ini Casey kalau kau gantung kat depan pintu, ni hantu semua tak boleh masuk Casey. Niat tu penting. Kalau niat untuk melindungi anda, makanya itu adalah satu kesalahan. Tak adalah. Yang penting niat lah, jangan kita menduakan. Jangan menduakan, okey? Jadi tepuk dada, tanya awak punya selera. Ridwan, malam ini jangan main bunyi-bunyian gamelan Kisi. Tahu tak ia memanggil jin datang? Jaga diri. Baik-baik Kisi di konti. Ya ke? Main bunyi gamelan akan mengundang. Entahlah. Tapi yang penting saya katakan, rancangan ini memangnya hanya untuk hiburan. Macam kita menonton filem seram, macam tu lah. Jangan kita sampai terikut-ikut. Macam tu. Kak Siti Suraya, Abang Muhammad Yasin, jangan kata kedai makan di Simpang Bedok sediakan kapas. Satu Singapura tak akan jumpa kedai makan sediakan kapas. Kami ketawa Kisi buat lawak. MJ12 tetap mengancam setiap malam. Terima kasih pada Kak Siti Suraya dan Abang Muhammad Yasin yang juga sedang mendengar. Yang ini daripada pendengar kita Kisi. Saya nak tanya pendengar-pendengar Misteri Jam 12. 2 minggu lalu saya ada mendengar rancangan Casey tetapi melalui saluran televisyen. Tiba-tiba dalam keadaan saya mendengar rancangan Casey di saluran televisyen, dia mati setengah jalan. Gambar menunjukkan gambar bintik-bintik lah, seolah-olah TV saya rosak. Tapi yang menghairankan, walaupun TV-nya gambar bertukar menjadi bintik-bintik, tetap ada suara orang bercerita, suara perempuan menangis. Saya ingin tanya kepada pendengar-pendengar yang mendengar rancangan Casey ini pada 2 minggu yang lalu. Ada tak berlakunya perkara ini? Selepas perempuan menangis untuk beberapa saat, terus Casey kembali bercerita. Tolonglah Casey, sampai sekarang menjadi satu masalah sebab rakan-rakan saya yang lain semua tak mendengar, jadi saya tak boleh tanya mereka. Entahlah mungkin agaknya betul tak pastilah. Baik, kita ke hujung talian sekarang. 669-11897. Hello, selamat tengah malam. Hello. Ya, siapa bercakap tu? Faris, buat panggilan dari mana Faris? Daripada Tampines. Dan ada pengalaman tentang apa Faris? Silakan. Okey, pengalamannya hujung tahun lepas. Saya balik dalam pukul 1 lebih pagi lah daripada kerja. So waktu tengah hujan renyai-renyai. Jadi kalau saya turun bas stop dari rumah saya tu, mesti ada satu parti turun dengan saya. Cuma hari tu saya seorang je yang turun. So saya dah jalan, tak pergi dekat yang rooftop tu, saya nampak satu orang tua ni. Tapi dia berpakaian kain batik, baju orang tua tu lah, lama-lama dengan rambut rebang. So dalam hati tu saya macam, macam je orang tua ni, macam lah orang tua ni tu. Saya pun macam cepatkan langkah lah. Saya jalan cepat-cepat. Orang tu jalan lambat sekali tau. Dia jalan kat rooftop tu. Jadi tapi lepas tu dia jalan lambat. Lepas tu dia dah dekat dalam hujan. Dalam hujan. Lepas tu saya pun macam
terpanjat aja. Cepatnya orang tua ni jalan. Satunya pasal orang tua ni jalan terbongkok-bongkok. Lepas tu saya pusing. Dia macam ketawakan saya tau. Terus saya dengan cepat saya lari. Terus saya pusing dah tak ada. Dah tak ada. Tu macam sambil lari tu macam fikir macam siapa tu orang tua tu. Macam lain macam orang tua ni. Jadi saya balik saya jamak. Terus mak suruh macam baca Fatihah, salat Nabi semua lah. Lepas tu 1 minggu saya demam, saya meracau. Lepas tu saya teringat-ingat orang tua tu 1 minggu. Wah. Jadi selepas seminggu tu baru anda pulih lah ya? Ya boleh. Saya pergi minta air untuk hilangkan lupakan orang tua tu. Pasal setiap kali nak tidur je macam panggil mak macam mesti ingat orang tua tu. Macam nampak bayang dia tu. Terima kasih. Okey, sama-sama. Baik, silakan 669-11897. Kita akan terus dengan kisah pengalaman pendengar berikut ini. Ada juga kiriman-kiriman yang saya terima datangnya daripada Kak Ita kata kisah malam ni memang menyeramkan dan Kak Ita juga ingin berkongsi satu peristiwa pengalaman. Katanya Kak Ita pernah pulang ke rumah sekitar 10 malam kerana turun bawah membeli sesuatu lah di kedai, dan bila nak naik lift, apabila Kak Ita sedang naik lift nak pulang ke rumah, alangkah terperanjatnya kata Kak Ita, dalam lift memang bila waktu nak naik tu bahasa Kak Ita pun tunggu terbalik katanya waktu Kak Ita nak naik lift nak pulang ke rumah, dalam lift memang kosong, tidak ada orang. Jadi Kak Ita ni tinggal tingkat 8, tekan tingkat 8, tiba-tiba lift berhenti di tingkat 5. Bila lift berhenti di tingkat 5, pintu lift terbuka, terperanjat apabila seorang makcik dari belakang jalan keluar. Ya ampun Casey, berderau darah ni. Selepas makcik tu keluar, dalam lift, satu lift bau pacai Casey. Kak Ita memang tak bohong dan nampak makcik tu keluar, pintu lift tertutup. Daripada berdiri depan pintu, terus badan ke belakang, rapatkan dengan tembok belakang. Takut pula yang lain keluar, tingkat 7, tingkat 8. Terima kasih Casey dan juga selamat tengah malam. MJ12 memang best. Okey, kita akan teruskan dengan kisah selanjutnya ya. Macam-macam kisah. Dan ingatlah setiap kisah, sekali lagi, rancangan Misteri Jam 12 hanya satu hiburan. Itu yang ingin saya tekankan. Jangan kita terlampau serius mendengar kisah-kisah seram sampaikan kita terbawa-bawa ya. Hello, selamat tengah malam. Selamat tengah malam Casey. Ya, siapa bercakap ni? Saya Jeffrey. Cik Jeffrey buat panggilan dari mana? Ini dekat Ponggol Nasi Lemak ni. Oh, Ponggol Nasi Lemak. Sedang berniaga ke sedang makan? Tak adalah, ini saya kerja malam jual air kapak punya cleaner. Oh, okey. Dan pengalaman Cik Jeffrey ni pastinya waktu bertugas lah. Ni tengah bertugas lah ni. Kisahnya tentang apa? Silakan. Ini nak ceritakan pasal kita kita dengan bersihkan kapak ni dekat sini Sengun kan. Okey, Ada salah satu daripada kawan saya lah. Kita tengah bersihkan dekat kapak ni. Jadi kita belum habis, dia dah habis dulu. Jadi dia naik dekat lori. Saya belum naik, dia dah naik dulu. Jadi dia duduk dalam lori. Sekali tiba-tiba ada seorang wanita tu berdiri di depan dia lah. Kali wanita tu lambai-lambai tangan. Jadi kawan saya jadi macam tercengang tau. Dia macam dengan terdiam terus. Kali saya pun naik. Jadi benda tu terus hilang. Kali saya tepuk dia tangan, saya tepuk dia kaki, saya kata, what happened to you? Kali dia kata, dia diam tau. Saya pun jalan lah. Kali dia kata, uncle, just now one girl lah. Lambai tangan macam dia tunjukkan tau. Jadi kita semua pula tempat tu malam kita pergi pula. Dia punya kapal pula lampu semua mati. Memang saya masuk dekat kapal tu saya dah rasa lain macam. Saya dah ada rasa lain macam lah. Saya kata buat bodoh je lah, kita kerja kan. Jadi dia macam tak tentu arah. Jadi besok terus dia sakit. Badan dia langgar panah. Kata kau pergi. Aku tak boleh cari orang Melayu lah. Kau pergi kat kopi kuil tu. Kau pergi minta lah sami-sami air apa kan. Jadi dia dengar pula cakap saya. Dia pergi kat Serangoon, dia minta kuil tu kan. Terus baik, alhamdulillah.
Itulah pengalaman. Itu saya tu, Casey. Terima kasih ya, selamat bertugas. Ya, sama. Baik, 6691897. Saya akan teruskan. Sebenarnya saya ada satu kiriman email tapi email ni agak panjang. Baru saya tersadar ni. Kiriman email berapa? 1, 2, 3. 3,5 muka surat yang dikirimkan pada saya. Saya akan bawa pulang kisah ni, saya akan baca dan fahamkan. Mungkin saya boleh ringkaskan kisah yang dikirimkan oleh pendengar kita. Nantilah kalau ada kesempatan. Sekarang kita terus ke hujung talian sekali lagi, 6691897. Hello, selamat pagi. Siapa tu? Syam tu ni. Cik Syam buat panggilan dari mana ni? Dari kerja. Dan ada pengalaman Cik Syam tentang apa? Silakan. Ada masa saya dalam camp reservis. Silakan. Bila saya masa itu pukul 12, saya tak rokok di luar lah. Bila saya nampak ada cahaya terbang lah. Jadi saya tak pastilah cahaya apa lah. Jadi saya tengok macam colour putih gitulah. Bila saya tak rokok, saya dah rasa ngantuk. Saya masuk bilik saya lah. Bila saya sedang baring, tak kata bila saya tengok atas kat tinggal tu, saya nampak kakak sedang bertinggi kat atas tinggal tu. Saya pun renung juga lah tengok betul tak. Saya tengok makin dekat. Lalu pula saya macam kurang gitu kan. Lepas tu saya pun apa lagi, saya patah balik kat katil, saya ambil sampai bantal, saya tutup muka tu, saya tidur je lah. Itu je lah, terima kasih ya. Terima kasih KT ya. Kembali. Assalamualaikum KT. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ria 897 FM. Terkejut kan? Biasalah, saya ni suka kacau orang Baik. Yelah, saya heran lah rasa-rasanya Yang telefon, lepas tu tak nak ke udara. Katanya, Kisi, sekejap je Kisi. Tak nak on air lah Kisi. Takut nanti orang yang tu. Saya faham anda takut, saya faham. Tapi macam mana kalau tak nak on air, nanti masa buang masa. Jadi tak apalah, terima kasih. Kalau boleh boleh email pada saya ke alamat misteri jam12@gmail.com. Juga hantar ke ria@mediacorp.com.sg. Ria RIA @mediacorp mediacorp.com.sg. Dan akan saya cuba ketengahkan bacakan kisah-kisah anda. Terima kasih bagi anda semua. Terus bersama Ria Insomnia dan selamat pagi.